Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Kita sambung balik kita ni lagi yas'alunaka, tanya jawab lengkap tentang agama dan kehidupan bersama Dr. Ahmad Asyarbasi. Pensyarah Mufti Azhar, Syekhul Azhar lah. Okey, hari ni kita nak sambung bab Nabi SAW dan hadis-hadis Nabi lah. Muka surat 537 di kita. Jadi ada tanya Syekh lah tentang sebutan Sayyid bagi Rasulullah SAW. Ada tanya Syekh, ada dua orang yang berselisih pendapat. Salah seorang dari mereka mengatakan kita wajib menyebut nama Nabi SAW dengan sebutan Sayyidina Muhammad. Kena sebut Sayyidina Muhammad. Tak sebut tak? Tak hormat kau apa. Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Sementara yang lain berkata, sesungguhnya yang demikian itu adalah haram. Oh, berat. Hak ni kata wajib, hak ni kata haram terus. Bagaimanakah pandangan agama mengenai perkara ini? Jadi Syekh ni jawab, kata Sayyid mempunyai makna yang bermacam-macam. Jangan kita anggap so. Macam-macam makna dia dah. Ada 3 makna terpenting dari sekian makna yang ada. Banyak lagi, tapi 3 lah penting. Kita kata dah. Pertama, jika kata Sayyid junjungan tidak dihubungkan dengan kata-kata lain, maka kata itu merupakan sifat bagi Allah SWT. Sayyid saja ni kalau tanpa berhubungan yang lain, Sayyid ni ketuk. Sayyid semata-mata Sayyid dah. Jadi dia jadi boleh bagi Allah, sifat bagi Allah pula dia kata dah. Oleh kerana itulah Rasulullah SAW bersabda dalam beberapa hadisnya, Sayyid junjungan itu adalah Allah. Dah. Jadi ada Nabi orang berbual Sayyid, Nabi tak setuju. Sayyid ni Allah saja dah. Maksudnya semata-mata tanpa digandingkan dengan benda lain, ia jadi sifat bagi Allah. Yang tidak boleh kalau kita nak sanding sebut Nabi Sayyid. Sekali mata dah. Kalau kita ajak Sayyidina tu ada nama belakang teh sikit dah. Ataupun Sayyidul Istighfar, Sayyidul gapo-gapo, Sayyid ketua-ketua dah. Tapi kita Sayyid saja, ia hanya untuk Allah lah kalau kira sini dah. Okeylah, erti kedua maksud Sayyid ni adalah seorang lelaki yang memimpin dan membimbing kaumnya dengan ilmu, kedermawanan, kebajikan dan amal kebaikan. Makna kedua dah. Oleh kerana itu, Sayyid adalah orang yang memimpin dan membimbing orang banyak. Dan salah satu syarat untuk layak memimpin masyarakat banyak ialah seseorang mestilah menyucikan dirinya dahulu. Ada juga pendapat yang mengatakan bahawa bagi setiap orang yang memiliki keutamaan adalah Sayyid. Sebagai contoh adalah tak kala Al-Quran menyifati Yahya bin Zakaria AS dengan kata-katanya, maksudnya yang menjadi Sayyid, menjadi ikutan, menahan diri dari pengaruh hawa nafsu, dan seorang Nabi dari keturunan orang-orang saleh. Surah Al-Imran ayat 39. Ini cerita pasal Nabi Yahya bin Zakaria yang menjadi Sayyid kata ikutan. Para mufassir mengatakan bahawa Yahya bin Zakaria menjadi ikutan Sayyid dalam hal ilmu dan ibadah sehingga dia menjadi pemimpin orang mukmin. Jadi Sayyid ni jadi ikutan, jadi pemimpin dari segi ikutan. Adapun makna ketiga, Sayyid ni adalah suami maksudnya. Sayyid ni suami maksudnya. Salah satu petunjuknya adalah tak kala Al-Quran menceritakan kisah Nabi Yusuf dan Zulaikha. Dan keduanya mendapati suami wanita itu di muka pintu Surah Yusuf ayat 25. Jadi Sayyid ni bukan tu, dia terjemah sebagai suami wanita. Sayyid wanita tu, itu suami wanita. Contoh lain lagi adalah perkataan Aisyah radhiyallahu anha tatkala ditanya oleh seorang wanita tentang pewarna dah. Sayyidi Rasulullah SAW tidak menyukai baunya. Sayyidi sini suamiku maksud dia, bukan Sayyid tu kalau apa tu suamiku maksud dia. Begitu juga perkataan Abu Darda, Sayyidi Abu Darda telah meriwayatkan sebuah hadis padaku. Jadi Sayyidi itu adalah suami dia, tu maksudnya. Okey, penyebutan Al-Quran terhadap Nabi Yahya bahawa dia adalah Sayyid menunjukkan bahawa seorang manusia boleh diberi panggilan dengan kata tersebut. Kalau kira kat situ soalan tak ada disandar-sandar tak? Sayyidina tak ada, Sayyidi tak. Tak ada, ada ya belakang tidak dah. Ataupun Sayyid kegagal apa belakang. Ia hanya semata Sayyid dalam Al-Quran sebut. Maka gelaran tersebut boleh pakai kepada manusia lah kalau kira tak. Sebagaimana juga seorang manusia boleh diberi panggilan dengan kata Aziz yang mulia dan Karim yang dermawan. Boleh nak panggil dah. Aziz saja pun walaupun kurang molek sikit, tapi boleh lagi lah. Karim pun boleh lagi dah. Rasulullah SAW pernah berkata kepada orang-orang Ansar, berdirilah kamu di kehadapan Sayyidmu. Jadi Nabi suruh berdiri kehadapan Sayyidmu. Iaitu pemimpin kaum Ansar itu Sa'ad bin Mu'az. Disambut balik dah.
Dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim disebutkan bahawa Rasulullah SAW telah bersabda mengenai cucunya Hasan radhiyallahu anhu, sesungguhnya putraku ini adalah sayyid yang mudah-mudahan dengan perantaraannya Allah akan mendamaikan dua kelompok besar kaum muslimin. Nabi telah memberi gambaran dia dah akan menyatukan umat Islam. Lepas kematian ayah dia tu Ali radhiyallahu anhu, Hasan ambil alih pemerintahan khalifah. Tapi Hasan kata tidak senang duduk dengan kedudukan pengampu-pengampu ni. Tukar bodek dah. Tukar bodek. Di kalangan orang-orang bawah dia, jadi kacau bila kerja dia. Kerana nak suruh rasul, suruh gapo. Dan sekali Hasan kata baik suruh kepada Sayyidina Muawiyah radhiyallahu anhu yang lebih mempunyai pengaruh yang kuat dan tidak dipengaruhi oleh golongan-golongan jahat dalam kerajaan dia. Berbanding dengan Hasan ni ada golongan-golongan pembunuh Uthman pun ada lah. Jadi payah nak kontrol perempuan ni. Buat kacau bila sama lah. Hasan jadi nak suruh satukan umat Islam, dia pun serah. Dia pun tidak mampu, dia tidak mahir mana lah politik ni nak, pemerintahan ni. Sebenarnya Muawiyah ni lebih lama dan lebih pandai politik lah, pengurusan dengan orang ni. Jadi Hasan pun suruhlah kepada Muawiyah untuk meleraikan perbalahan perbezaan pendapat. Jadi satulah umat Islam itu dengan sebab Hasan radhiyallahu anhu menyerahkan pemerintahannya kepada Muawiyah. Jadi tidak betul peristiwa tahkim tu boleh dah. Peristiwa tahkim tu bukan bincang antara Muawiyah dan Ali, bukan bincang khalifah, tapi bincangnya suruh jatuh hukumnya kepada pemberontak pembunuh Uthman radhiyallahu anhu. Gitu je benar dah. Tak ada kaitan cerita khalifah ni. Cerita hak khalifah ni Hasan suruh pada Muawiyah, habis cerita, tak ada. Sebab itu Hasan ni radhiyallahu anhu tidak menerima. Keturunan dia tidak jadi orang yang jadi imam 12. Imam 12 ni Ali, Hasan, Husain. Tiba-tiba bagi ke Husain, gua nak kira dah. Abang tak jadi. Pergi kepada adik mula Husain. Sebab apa? Sebab yang marah beri suruh kuasa khalifah kepada Muawiyah. Tu lah cerita benar dah. Jadi tu kau Husain tiba-tiba Husain peliklah skala dok Syiah ni dia berhimna keturunan dah. Dia kata keturunan Nabi ni hebat. Jadi dia sepatutnya Hasan anak cucu Hasan. Dia pergi pada Husain. Kerana marah ni lah. Kerana marah ni. Tak apalah. Lama kau nak kau tu dah. Okey. Rasulullah SAW pernah ditanya siapakah sayyid itu. Rasulullah SAW menjawab Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq bin Ibrahim AS. Nabi Yusuf pun dipanggil sayyid juga. Mereka bertanya, apakah di antara umatmu ada yang menjadi sayyid? Rasulullah SAW menjawab, ya, ada, iaitu orang yang diberi rezeki oleh Allah, kemudian mendermakannya dengan lapang dada dan mensyukurinya, serta sangat sedikit sekali keluh kesahnya kepada manusia. Jadi sayyid ni orang suka derma, tak ada keluh kesah ni. Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya setiap anak Adam adalah sayyid. Habis anak Adam sayyid. Macam wali Allah ni nak, wali Allah pun semua. Tak payah tuju kau gila mana jadi sayyid. Tak wali dia. Dia wali, tak wali ni semua kita tak wali. Orang Islam tak wali lah kau. Cumanya wali yang darjat tinggi, wali yang darjat rendah. Tak wali darjat tinggi, tak wali darjat rendah. Gitulah. Sini pun setiap anak Adam sayyid berlaku lah. Seorang lelaki adalah sayyid, pemimpin bagi keluarganya, dan seorang isteri adalah sayyidah bagi keluarganya. Jadi pemimpin masuk di sini. Rasulullah SAW berkata mengenai dirinya, saya adalah sayyid, pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat. Jadi sayyid dalam hadis ni ia adalah pemimpin pada hari kiamat. Pemimpin anak-anak Adam pada hari kiamat. Dan bukan merupakan kesombongan, tapi Nabi banyak bukan sombong, bagi sungguh. Bukan nak nyombong, tapi bagi sungguh. Rasulullah SAW mengatakan itu untuk memberitahukan tentang kurniaan dan kemuliaan yang telah Allah anugerahkan kepadanya, dan menyatakan bahawa semua itu adalah nikmat yang telah Allah berikan kepadanya. Oleh kerana itu beliau mengatakan, dan bukan merupakan kesombongan. Artinya itu adalah suatu kemuliaan dan keutamaan yang bukan diperoleh dengan kekuatan dirinya sendiri, melainkan dengan kurniaan Allah yang diberikan kepadanya semata-mata. Kerananya itu bukanlah sesuatu yang perlu disombongkan dan dibanggakan, dan hanya kepunyaan Allah sahajalah segala pujian. Dah, tu cara maksud Nabi ni. Bukan nak bangga maksudnya, nak kata bukan nak nyombong, tapi benda tu adalah kurnia Allah dan benda tu bergantung dengan rahmat Allah, kasih sayang Allah. Namun demikian lebih dari satu kali Al-Quran menyebutkan Rasulullah SAW hanya dengan menyebut namanya sahaja. Dan Al-Quran tak ada sebut sayyid ke apa, tak sebut nama Muhammad gitu je.
Dalam surah Ali Imran ayat 148 Al-Quran berkata, dan Muhammad itu tiada lain hanyalah seorang rasul. Sungguh telah berlalu sebelumnya beberapa orang rasul. Jangan jadi Tuhan aja. Ataupun anggap Nabi tak mati, ataupun anggap Tuhan Nabi dah. Nabi tu adalah manusia biasa seperti orang lain, mati juga. Macam rasul-rasul lain mati juga. Demikian juga dalam surah Al-Ahzab ayat 40 yang bermaksud Muhammad itu sekali-kali bukanlah bapa dari seseorang lelaki di antara kamu. Tapi dia adalah Rasulullah dan penutup Nabi-Nabi. Jadi jelas ini Al-Quran ni tak ada Nabi lain dah. Kalau ada mengaku Nabi Qadiani ke apa tu, sesat kafir lah. Setiap orang yang mengaku Nabi dan pengikut yang percaya ada Nabi lain selain Nabi Muhammad, kafir tu. Pasal ayat ni teras dan jelas, terang dan jelas. Dan ia adalah muktamad. Siapa-siapa takwil kawan Allah lain jadi kafir dah. Qadiani ke apa dah. Malaysia pun jadi dia bukan Islam dia hari tu mahkamah dia. Tapi dia kata dia mengaku bukan Islam tak pula dah. Dia mengaku pula bukan Islam dah. Dan asal dia ni dia mengaku mula wali. Lepas tu Imam Mahdi, lepas tu Nabi, lepas tu Rasul dah. Gitulah cara-cara ajar sesat ni. Dia akan pergi ikut Imam Mahdi di mana baru. Jadi setiap kita tengok tarekat-tarekat yang pergi pada Imam Mahdi, dia akan jadi ni pun Qadian ni pun macam tarekat dulu dah. Dia pakai serban juga dah. Jadi dia macam tarekat. Dan sekali dia akan pergi pada ajaran sesat. Tu lah nak ayat bunyi. Okey, selanjutnya dalam surah Al-Fatah ayat 29. Maksudnya Muhammad itu adalah utusan Allah. Dan orang-orang yang bersama dengan dia adalah keras terhadap orang kafir tetapi berkasih sayang sesama mereka. Dalam Al-Quran sebut gitu Muhammad. Itu sebut Sayyid ke apa. Jika seseorang mengikuti gaya Al-Quran dan menyebut Rasulullah SAW dengan hanya menyebut namanya sahaja dalam hal-hal yang layak, maka dia tidaklah berdosa. Ada setengah orang tak boleh sebut. Ada lah kita gitu dah. Ustaz Syihabuddin Ahmad tu dah dia sebut itu ditajuk buku kau gapo Muhammad dah. Tak boboh apa Sayyid ke sallallahu alaihi wasallam kau tak tahu tak nampak macam tak ada dah. Oh nak kata berat-berat juga dah. Tak ada hormat, tak ada adab. Sedangkan dalam Quran sendiri pun tak sebut sallallahu alaihi wasallam lepas Muhammad ada. Tadilah tidak terus berdosa teguh dah. Ada khilaf, ada perbezaan pendapat lagi sini dah. Sebagai contoh mengatakan Muhammad adalah pelurus kemanusiaan, kita ajak gitu saja. Dosa ke tak? Tak sebut sallallahu alaihi wasallam atau tak sebut sayyidina kau apa depan tu? Dosa ke tidak? Tak dosa dah. Muhammad adalah pembebas manusia. Gitulah dah. Dia ada buku putih nama Armstrong ke apa tinggallah dia masuk Islam tu. Buku tajuk dia bukan ni sufi dah. Dia tulis buku pun Muhammad gitu je ya. Muhammad gapo tak ingat dah. Buku dia hebat juga dah, buku yang dicadang ke golongan sufi tarekat pun cadang dah. Buku tu dah. Geng dia tak apa pula, geng orang lain habis kata dah. Tu tak silap kita dah. Jadi Muhammad adalah pembebas manusia dan Muhammad adalah manusia terbaik yang berjalan di atas kaki. Setara tu saja tidaklah berdosa lagi dah. Perlu kami ingatkan bahawa bentuk ucapan yang ada dalam azan adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah dan bahawa Muhammad adalah Rasulullah dah. Utusan Allah. Jadi sini ni Muhammad saja, bukan Muhammad sallallahu alaihi wasallam dah. Muhammad utusan Allah gitu je dah. Jadi kita dalam azan setiap hari pun hak paling kata syiar paling besar lah pakat orang dengar belaka. Tak sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tengah-tengah azan dah. Ada setengah yang berbuh khilaf juga. Berbuh sadina boleh dah. Oh nak cari khilaf, cari dia kitab pelik-pelik jumpa dah. Tapi itu bukan khilaf muktabar, tak ada ulama besar pak mazhab tak ada sebut. Kitab muktamad mazhab tak ada. Kitab kecil-kecil jumpa kursi tu, ada lah kata Maulid baca Sayyidina dah. Dia kata ni khilaf salah kan. Tidak jadi tak boleh berubah. Bahkan Syiah ni hak imam pokok Syiah pun marah hak tambah khairul anam ke gapo ada tambah lafaz syahadat ketiga dalam azan pokok Syiah pun marah dah. Jadi ni soal sepakat dah. Pasal dia jadi Syiah yang besar, orang pakat baca gitu belaka, pakai Syiah pun marah. Ulama-ulama yang itulah yang kritis ni, ulama Syiah yang kritis yang mengkritik ada tambahan-tambahan pada azan lah. Jadi sini pun jelas ni Muhammad Rasulullah. Jangan nak kira buah belik. Dia kira macam sepakat ni, macam ijma' bab azan ni tak boleh tambah-tambah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke ataupun sayyidina ke. Dia tak boleh tambah ni. Dia jadi punah, jadi bid'ah.
Para fuqaha melarang seseorang muazzin mengatakan asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah. Demikian juga halnya dengan bentuk ucapan dalam tasyahud. Tasyahud pula dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Majoriti fuqaha. Ni kena dengar ni, kita ni setengah ni tempat kita ni, kita tak ada dengar benda gini. Padahal kalau kita baca kitab, saya dah baca kitab gapo nak faham mazhab Syafi'i pun. Kita ingat kau ada dah sebut sana hak muktabar lah, bukan hak kecil-kecil hak muktabar dah. Tak besar mazhab Syafi'i pun. Majoriti fuqaha mengatakan bahawa makruh hukumnya menyebutkan kata sayyidina dalam azan, iqamah atau ketika mengucapkan tasyahud. Asyhadu an la ilaha illallah dalam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, ke bahawa sayyidina adalah semaya tu dah. Ataupun asyhadu la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tu, Muhammadun sayyidina Muhammad Rasulullah. Jangan boboh situ dah. Walaupun pengucapan kata sayyid boleh bagi Rasulullah SAW. Sebenarnya tidak salah kata sayyid tu boleh. Tapi nak berbual dalam semaya, berbual dalam azan tu, ia jadi perkara yang benar baru. Sahabat-sahabat Nabi dulu dan sahabat tak ada buat gitu dah. Kerana kita mestilah tetap berpegang pada bentuk ucapan yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Dan sahabat-sahabat pun tidak ada yang meriwayatkan lain selain daripada itu. Orang yang mengatakan bahawa ketaatan itu lebih bagus dibandingkan adab. Jadi kata ada setengah pula bahas. Dia kata molek beradab lebih utama daripada taat. Dia ambil dah riwayat Ibn Abbas ke apa lah. Ibn Abbas semayan sama tara Nabi. Lepas tu Nabi duduk belakang, Nabi tak tepi dia, tiba-tiba dia undur belakang dah. Nah. Dia ambil order tu lah. Lepas tu Nabi lepas main Nabi kata apa undur dah. Dia kata tak layak sama tarah Nabi gitulah. Lepas tu Nabi kata puji dah. Wallahu a'lam, riwayat itu ada perbahasan dia, tapi kalau betul pun banyak hadis-hadis lain cerita memang Ibn Abbas duduk sama dah. Jadi bahas. Ada hadis lain pula sebut Ibn Abbas ni betul-betul sama tara, bukan duduk undur sikit. Riwayat tu kata undur sikit. Lepas tu ada sahabat-sahabat lain sama kata Nabi dah. Bukan undur daripada kedudukan sama tara dengan Nabi tu. Kalau ikut Nabi semaya malam tu tak ada dah. Jadi kita nak pakar semata-mata satu riwayat tu, payah kat lah nak. Situ tak sebut sayyid, hanya pergi depan sikit. Duduk undur sikit daripada Nabi, kedudukan Nabi masa ikut Nabi tu semaya malam dah. Okey, tak apalah dia kata sini ketaatan. Orang yang mengatakan dari Syekh ni ambil on ni terbalik dah. Orang yang mengatakan ketaatan itu lebih bagus dibandingkan beradab. Dia kata gitu lah. Taat itu lebih utama daripada beradab. Orang lain pula kata terutama tarekat tasawuf ni ia utamakan adab daripada taat. Dia kata gitulah. Dalam hadis disebutkan bahawa seorang lelaki berkata pada Rasulullah SAW, engkau adalah junjungan sayyid orang-orang Quraisy. Ada orang Arab tu. Dia puji Nabi lah tak. Dia kata engkau adalah sayyid orang-orang Quraisy ni. Junjungan ataupun ketua kau apa tak. Rasulullah SAW menjawab junjungan itu adalah Allah saja tak. Jadi sayyid tu Allah. Kata gitu Nabi kata. Artinya Allah lah yang berhak memiliki kepimpinan dan kehormatan universal yang mutlak. Rasulullah SAW tidak suka dirinya dipuji di hadapannya. Beliau sangat suka sikap tawaduk rendah hati. Itu satu segi lah. Tapi sekarang Nabi nak sekat juga sikap ta'assub pada Nabi ni. Iaitu apa, mengagungkan Nabi ni tak. Benih-benih tu ada dah tu lah. Akak Nabi ni pun Tuhan kot. Ada dah benih-benih kita Nabi sekat. Kerak kerak putus tak. Nabi kerak lalu tak. Benda-benda yang nampak gitu. Sebenarnya mungkin boleh tak. Tapi kes nampak tu nak pergi takut telajak. Nabi kerak lalu. Nabi Adam nampak orang tertentu tu nak pergi lebih tak. Kesimpulan dari semua keterangan di atas adalah bahawa penyifatan Nabi dengan kata sayyid adalah sesuatu yang dibolehkan. Pada perkara-perkara yang bukan termasuk ibadah syar'iyah yang telah ditetapkan tata caranya. Jadi nak sebut ada orang ni orang kata Sayyidina dari semaya tak boleh. Dia kata nun Imam Syafi'i dalam kitab yang sebut ni Sayyidina ni. Muqaddimah kitab Imam Syafi'i kitab Al-Ummu tu ada sebut Sayyidina dah. Dia kata tak. Dah Syekh ni pun jawab dia kata sayyid memang boleh, siapa kata tak boleh, dia boleh sayyid ni dah. Dalam keadaan yang tidak melampau ataupun tidak ada unsur yang mungkin memuja Nabi tu. Kalau pertengahan sebut sayyid tidak masalah lagi. Tapi kalau masalah dalam ibadah syar'iyah, ibadah khusus, ialah Nabi ajar tata caranya. Dari semaya Nabi ajar selawat gini cara dia. Jadi boleh ke kita buat cara lain? Jadi benda tu lah ulama besar dalam mazhab ni kata boleh. Ibn Hajar Asqalani pun
Tak bui dalam Fathul Bari, dia kata pun dia royak start bila ni. 500 tahun lepas Nabi mati ke apa. Dia cerita baru start Sayyidina dah. Jadi dia kritik, dia kata tak boleh baca dalam semaya Sayyidina ni lah. Ibn Hajar sekarang ni dalam kitab Fathul Bari syarah bagi Sahih Bukhari. Jadi banyak lama, bukan dia saja, ramai ulama tak setuju sebut Sayyidina ni. Dalam semaya ni, dalam tahiyat gapo tak bui dah. Seperti pada pengucapan dia kata, tata caranya ada dah Nabi ajar, iaitu dalam azan, dalam iqamah, dalam tasyahud. Nah, jadi benda tu Nabi ajar tu tak sedut tambah-tambah lah. Penjemputan Nabi dengan sebutan-sebutan lain selain daripada Sayyid juga boleh. Bukan Sayyid saja boleh, hak lain pun boleh ni. Kerana penyebutan kata Sayyid itu bukanlah wajib atau merupakan sunnah yang berasal dari Nabi SAW. Tadi ada balah. Cerita tadi balah. Ada seorang tu Arab tu kata Sayyid ni wajib. Ada kata tu haram pula. Dia kata wajib pun tidak, haram pun tidak. Nah. Dia kata sunnah pun tidak dah. Nah. Jadi dia hanya dibolehkan. Dengan syarat jangan melampau, jangan ada unsur-unsur nak mengagungkan Nabi SAW. Jangan main-main. Kita zaman moden ni banyak berlaku. Tak suka benda tu berlaku di Malaysia. Dulu kita ingat Berwi di India gapo tak? Berasa puja kata Nabi tu Tuhan dah. Wahdatul wujud ke gapo ataupun hulul ittihad dah. Macam orang Kristian menganggap Allah masuk dalam tubuh Yesus Nabi Isa tu. Berlaku juga dalam hak ngaku umat Muhammad ni. Allah SWT masuk ittihad, ada hulul dalam Nabi Muhammad SAW dah. Betul-betul ada ni kau. Kita tak suka. Lain duk geger sidang kalam dah. Dalam internet tu duk berbahas dengan golongan-golongan wahdatul wujud. Golongan-golongan tasawuf sufi batiniyah ni. Tasawuf sufi batiniyah ni. Yang mana yakak Nabi ni po Tuhan dah. Jadi Tuhan dah. Mula dia nak memuliakan Allah SWT tanzih sangat dah. Allah ni hebat-hebat, tidak bertempat lah. Allah ni wujud tak bertempat lah sekali. Allah masuk dalam makhluk pula. Tu jadi. Bila lebih daripada nas, ya jadi gitulah tak. Okay, habis itu. Jadi Sayyidina ni gitulah bahagia tak. Tak sedap balas lah. Cuma kita royak sungguh ni. Ni Syekhul Azhar ni. Bukan Arab Saudi ke pun. Syekhul Azhar ni. Kita pergi pula membaca selawat atas Nabi tak kala khatib masuk. Ada orang tanya Syekh ni. Ada berapa muazzin yang membaca ucapan berikut tak kala khatib masuk ke masjid. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat kepada Nabi. Wahai orang-orang beriman, sampaikanlah selawat dan salam kepadanya. Innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Itulah nak baca dah. Nak bagi tukar kepada tu email baca waktu dulu dah. Ataupun tu email sebelum naik apa masuk masjid ke atau naik mimbar dah. Ada juga yang mengatakan bahawa ucapan demikianlah bid'ah. Bagaimanakah pandangan anda? Jadi tanya Syekh ni. Jadi Syekh ni jawab, Allah SWT telah memerintahkan pada kita untuk mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW di dalam kitabnya yang mulia. Memang betul. Dalam Quran pun suruh kita ni selawat ke atas Nabi. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Ahzab. Maksudnya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mengucapkan selawat kepada Nabi. Wahai orang beriman, sampaikanlah selawat dan salam kepadanya. Surah Al-Ahzab ayat 56. Apa tadi dah. Allah dan malaikat pun selawat. Orang beriman pun selawat lah. Rasulullah SAW juga telah bersabda mafhumnya, barang siapa yang mengucapkan satu selawat bagiku, maka Allah akan mengucapkan 10 selawat baginya. Balas balik 10 kali. Jadi jubalah siapa dia? Allah yang kata dah. Bukan Nabi ni, Allah. Dalam hadisnya lain Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, manusia yang paling utama pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak mengucapkan selawat padaku. Jadi orang yang paling utama ni bukanlah orang tu semata-mata buat amal ibadah lain, tapi dia selawat banyak pada Nabi dah. Berikutnya Rasulullah SAW bersabda mafhumnya, sesungguhnya hari yang paling utama bagimu adalah hari Jumaat. Maka perbanyakkanlah ucapan selawat kepadaku, kerana sesungguhnya ucapan selawatmu itu akan disampaikan kepadaku. Jadi khusus malam hari Jumaat ni, atau malam Jumaat dan hari Jumaat, iaitu kita selawat. Dan ada solat riwayat ialah baca surah Kahfi ke apalah. Lain tu jangan tambah lah. Surah Yasin ke ataupun sebagainya, kita tak usah sabitkan kerana tidak ada hadis yang sahih. Okey, gitulah. Jadi selawat Maulid pada hari Jumaat ni lah, jelas.
Sebagian fuqaha berpendapat bahawa seorang Muslim wajib mengucapkan selawat dan salam kepada Rasulullah SAW setiap kali nama beliau yang mulia diucapkan, disebutkan. Mereka berhujah dengan hadis yang mengatakan, maksudnya, seorang lelaki yang dibenci adalah seorang lelaki yang bila namaku disebut di hadapannya dan dia tidak mengucapkan selawat kepada aku. Dengan nama Nabi tapi tak selawat ke Nabi dah. Seseorang lelaki yang dibenci adalah seorang lelaki yang memasuki bulan Ramadan. Namun sebelum dirinya mendapat ampunan, dia telah melepaskannya. Sepatutnya masuk bulan Ramadan, dia buat amal ibadah, dia minta ampun Allah, apa dosa. Tapi dia pelepah. Dia tak boleh dapat keampunan juga dah. Dan seorang lelaki dia benci ataupun dilaknat, kata dilaknat apa tiada rahmat lah ni. Nah, hadis tu dah. Tak ada rahmat nah. Laknat ke gapo. Ialah seorang lelaki yang sedar bahawa dirinya mempunyai kedua orang tuanya yang telah tua renta. Namun tidak boleh masukkannya ke dalam syurga lagi ni. Dia ni ada mak pak tua. Dia tak jaga molek. Sepatutnya itulah kunci syurga dia dah. Dia ni jaga mak pak yang tua renta, tua robeng kita kata dah. Jadi dia jaga sungguh-sungguh ni. Orang tua dia, itulah jadi kunci yang sangat hebat menyebabkan dia boleh masuk syurga. Berbanding dengan amalan-amalan lain dah. Kita ingat benda gini dah. Kadang kita ingat pergi haji, umrah, sedekah orang ke apa, kita tak khabar kita ada orang tua. Kita jaga orang tua kita tu besar lagi berbanding dengan amal ibadah lain dah. Walaupun demikian, muazzin tersebut telah melakukan perbuatan bid'ah dalam agama. Muazzin tadi dia kata innallaha malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Sebelum satu imam naik mimbar kau atau pergi tokak kau setengah tu dah. Jadi buat gitu tu dia kata bid'ah dalam agama. Jika tak kala khatib masuk ke dalam masjid baru dia buat gitu, bid'ah lah. Dia mengucapkan ayat Quran yang memerintahkan selawat dan meyakini bahawa perbuatannya itu sesuatu yang telah disyariatkan. Jadi bid'ah kerana dia anggap benda tu agama sungguh ni, syariat sungguh. Sehingga dia melakukan demikian hanya pada waktu itu saja. Waktu lain tak buat, masa tu dia baca innallaha malaikatahu yusallu gitu dah. Dia baca masa tu saja, masa nak naik khatib, nak naik mimbar ke gapo, dia baca waktu dengan anggapan sunat betul ataupun lebih baik pun tak boleh dah, agama syariat dia tu dah. Kerana berpegang pada yang demikian tidak ada nasnya di dalam Al-Quran dan juga tidak ada dalam sunnah yang sahih. Jadi tak ada dalil yang sahih, tak boleh buat lah. Namun jika seorang muslim mengucapkan yang demikian secara kebetulan saja tanpa ada kaitannya dengan masuknya khatib ke dalam masjid dan juga tanpa keyakinan bahawa bentuk perbuatan demikian adalah sebahagian dari agama, maka tidaklah mengapa. Dia tersebut kau jari-jari tersebut dah. Nak suruh orang selawat kau sekali tu minggu lepas tu tak sebut pula. Bukan jadi tiap-tiap minggu duk buat benda tu dah. Jadi tak apalah. Yang lebih utama bagi kaum muslimin adalah tetap berpegang pada apa yang telah Allah SWT tetapkan. Hak dia berselamat tak usah buat benda hak Nabi tak buat, jangan nak buat. Juga mengikuti sunnah Rasulullah SAW serta tidak mempunyai kecenderungan untuk berbuat sesuatu yang baru atau bid'ah. Jangan kita rekod sikit pun tangan dia. Tak usah berpegang pada bid'ah sanah lah. Jadi bahaya bid'ah sanah nak bahas. Benda tak molek macam kata-kata kuih tak itik dia. Memang boleh lah comel sedap kuih tak itik dia, tapi nama dia tak comel, tak sedap boboh. Lebih baik kita bawa bid'ah ni, benda tak comel macam tahi. Benda yang sangat kotor, sangat jejek bid'ah ni tak. Dalam agama tiba-tiba kita nak bawa bid'ah hasanah jadi tak comel lah, boboh lah sunnah hasanah kata benda lain lah. Barulah kita kata comel tak. Kalau benda tu khilaf. Tapi kalau benda tu bid'ah yang tidak ada khilaf, ulama mutabah lah yang khilaf ulama kecil-kecil ni tak. Kita kira tak sah lah. Ataupun khilaf tu khilaf ada ulama besar. Tapi dia benda yang kita kata jauh daripada sunnah, kita ke apa ni tak usah terlebih buat bahaya pada agama kita dah. Allah Jalla Jalaluhu berfirman, maksudnya pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kamu agamamu dan telah aku cukupkan padamu nikmatku dan telah aku redai Islam itu jadi agamamu. Surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Jadi ayat ni ayat yang kita muktamad, ayat yang menunjukkan Islam telah sempurna. Tidak ada jalan menuju Allah SWT melainkan apa yang telah diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau kita tambah-tambah, kita reka, kita buat benda lain, tidak ada jaminan. Bahkan kadang-kadang benda yang kita nampak molek menyebab kita masuk neraka kerana bid'ah ni. Waliyazubillah, kita cuba elok lebih baik. Kita kira apa? Kita bukan orang alim, bukan ustaz. Ustaz ikut dia lah nak bid'ah aku pasal dia alim. Kita ikut Nabi buat. Kita berpegang pada hak sunnah saja. Selamat kita. Kita kira orang awam. Bukan tu orang liga mana. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu telah mengajarkan kepada kita bentuk ucapan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam
Jika engkau mengucapkan selawat kepada Rasulullah, maka perbaguskanlah ucapan selawatmu itu. Kerana engkau tidak tahu bahawa mungkin selawatmu itu akan dipersembah kepada Rasulullah SAW. Orang-orang bertanya kepadanya, ajarilah kami. Abdullah bin Mas'ud berkata, katakanlah. Jadi Ibn Mas'ud ni ajar Nabi ajar dah. Allahumma ja'al salawatika wa rahmatika wa barakatika ala sayyidil mursalin wa imamil mutaqaddimin wa khatamin nabiyyin Muhammadin abdika wa rasulika imamil khairi wa qaidil khair wa rasulil rahmah. Allahumma ba'athhu maqaman yaghbituhu bihil awwalun. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya Allah, jadikanlah selawatmu dan rahmatmu dan berkahmu atas junjungan para rasul, pemimpin orang-orang yang bertakwa, penutup para nabi, iaitu Muhammad, seorang hamba dan utusanmu, pemimpin kebajikan, kepala kebajikan, seorang rasul pembawa rahmat. Ya Allah, sampaikanlah dia kepada ke suatu kedudukan yang diinginkan oleh orang yang pertama. Ya Allah, sampaikanlah selawat dan salam kepada Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah sampaikan salam kepada Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sungguhnya engkau maha terpuji. Ya Allah, berkahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana engkau telah berkahi Ibrahim dan keluarga Ibrahim. Sesungguhnya engkau maha terpuji. Di selawat ini ada unsur selawat Ibrahim. Yalah, cuma depan tu panjang sikit. Jadi selawat ni ada ulama kumpul dah. Dia biasa Dr. Abdul Basit kumpul 10 yang sahih dah. Ada lagi lah berapa riwayat lagi. Kuat juga, tapi kita kira 10 tu kuat. Nah, kuatlah dah, padat dah. Jadi selawat-selawat lain ni hak reka masalah ni. Jadi selawat-selawat rekaan yang lain tu ada ulama kata tak setuju istilah dipanggil selawat, sebab selawat ni mestilah yang diajar oleh Nabi melalui sahabat-sahabat dah. Kalau bunyi selawat Fatih, selawat gapo dia tak panggil selawat dah. Tu setengah ulama bahagi itulah. Ada setengah pula lagi yang berbeza-beza pendapat lah. Cuma lah ni ada setengah kata, dia kata kalau panjang-panjang jenis-jenis reka ni, kalau hak selawat lain tu tak ada masalah lah. Hak selawat yang telah sahih daripada Nabi SAW ataupun sahabat-sahabat ajar ni, tak ada masalah ni. Ataupun dikatakan ijtihad sahabat, masih dipertimbangkan, dikatakan boleh. Tapi kalau orang lain suka sakat dah, sahabat tu walaupun dikatakan dia reka, kemungkinan dia pun dengan Nabi ajar, tak boleh nak kata tamat lagi dah. Dia bereka sendiri selawat. Tapi orang lain suka sakat reka ni. Orang lain suka sakat reka ni, pertama yang panggil selawat-selawat, pertama tidak ada fadilat, benda ghaib. Dia tak boleh kata baca selawat gini masuk syurga ke, selawat gini lepas api neraka ke, selawat gini pahala dia sekian-sekian, benda tu ghaib. Kalau dia berbuat gitu, dia berdusta atas nama Allah dan Rasul, neraka lah tempat dia dah, walaupun dia kata dia tak wali dah. Selawat tidak boleh direka fadilat-fadilatnya melibatkan perkara ghaib. Yang tahu ganjaran perkara ghaib adalah Allah dan Rasulnya. Rasul pun hanya tahu setelah diberitahu oleh Allah diberitahu oleh Allah lah, melalui malaikat Jibril ke ilham ke, wallahu a'lam lah. Tapi kena ada pemberitahuan juga. Kita wali tak boleh lah, lagilah tak boleh lah. Jadi ada setengah ulama yang kata selawat kat Tuhan cuma pujian. Pujian tu kata selawat Allahumma salli alaihi, contoh setengah-setengah selawat rekaat tu ada Allahumma salli alaihi Muhammad contohnya. Hak lain tu reka depan atau belakang tu ada tambahan-tambahan. Jadi ada tambahan-tambahan itu bukan selawat tu pujian. Ada setengah membenarkan jika tidak ada unsur syirik. Itulah perbahasan dia. Tapi lah mana pun sepakat para ulama selawat yang terbaik ialah selawat yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kita akan apa kan? Tak usah ikutlah ustaz-ustaz tu, tu alim ke apa tu. Selawat pelik-pelik tu biar dia dia muka dia alim ke. Kita akan apa ni jahil. Kita amal hak sunnah Nabi pada dah selamat dah. Dia tu alim gak, dia berasa boleh reka sendiri gak, selawat ikut dia lah dah. Kita orang kampung, kita selamat amalnya Nabi, selamat amal diri kita, tenang jiwa kita dah. Makna pun kemah keming dah. Selawat Nabi ajar ni kemah keming tu. Selawat orang hak tok wali, tok guru, tok alim ajar tu kadang-kadang dipanggil selawat Fatih dan selawat gapo. Ada perbahasa, ada kata syirik, ada kata tidak, ada kata ke bahasa Arab mentalai tidak syirik. Masalahnya hak baca ni sejahir ramai daripada saya ahli dah. Dia faham syirik tu lebih mudah berbanding dengan tidak syirik dah. Oleh sebab itu lebih selamatnya amal yang sahih daripada Nabi SAW. Antara ulama di Malaysia ni kuat memperjuangkan zikir-zikir dan selawat sahih ni ialah Dr. Abdul Basit lah, kerana untuk mengelakkan khilaf ataupun mengelakkan rugi dia. Umat Islam ni rugi, salah ke benda tu tidak diiktiraf oleh Nabi SAW ataupun oleh Allah kerana rekaat-rekaat. Wallahu a'lam. Okey, seterusnya peringatan Maulid Nabi. Dia ke dah? Sekian.
Apakah peringatan Maulid Nabi, ini kelahiran, hari kelahiran Nabi itu bid'ah? Jadi ada tanya gitulah, Syekh ni nak. Syekh pun jawab. Rasulullah SAW adalah rahmat yang Allah turunkan bagi seluruh alam. Beliau adalah sebaik-baik pemimpin bagi orang yang mukmin. Oleh kerana itulah Allah Azza wa Jalla telah berfirman, maksudnya sesungguhnya pada diri Rasulullah itu terdapat suri teladan yang baik bagimu. Jadi surah Al-Ahzab ayat 21. Jadi Rasulullah ni ada suri teladan yang baik. Kita boleh tiru perangai Nabi untuk menjadi orang yang dekat dengan Allah SWT. Membaca sejarah kehidupan Rasul dan mentadaburinya dapat mendorong orang mukmin untuk mengikuti sunnahnya dan berjalan di atas jalannya. Namun peringatan malam kelahiran Rasulullah SAW bukanlah satu hal yang dikenal pada masa awal-awal Islam. Sampai mempermulai Islam tak didengar pun orang sambut Maulid Nabi ni. Adapun pertama kali yang melakukan peringatan kelahiran Nabi adalah kaum Fatimiyun pada abad ke-4 Hijrah di Mesir dan tempat-tempat lainnya. Jadi hak pertama kali sambut Maulid ni pokok Syiah, pokok ajaran sesat lah. Ajaran sesat yang siapa tak terkeluar daripada Islam lah kalau kita tengok ajaran dia dah. Jadi pokok ni lah yang mula-mula menyambut Maulidur Rasul 12 Rabiul Awal tu lah. Ada juga yang mengatakan bahawa orang yang pertama kali mengadakan peringatan kelahiran Nabi adalah di kota Mosul di negeri Iraq, iaitu Syekh Umar bin Muhammad. Kemudian langkahnya itu diikuti di kota Irbil, masih di negeri Iraq, oleh Raja Muzaffar Abu Sa'id, di mana Hafiz Ibn Dahyah telah mengarang sebuah kitab yang berkaitan dengan Maulid kelahiran Rasulullah SAW. Untuknya, kitab tersebut berjudul At-Tanwir fi Maulid Bashir An-Nazir. Itulah dikatakan gitulah. Tapi hak paling suhunya kata Syiah Ustaz ni lah. Kemudian Imam Abu Syamah memberikan komentar terhadap kitab itu. Imam Abu Syamah ni ulama hadis, ia beri komentar lah terhadap kitab At-Tanwir fi Maulid Al-Bashir An-Nadhir. Dia kata apa? Hal terbaik yang telah dilakukan di zaman kami adalah apa yang dilakukan setiap tahun di kota Irbil yang bertepatan dengan hari kelahiran Rasulullah SAW. Iaitu di mana sedekah-sedekah dibahagikan, kebaikan-kebaikan dilakukan dan keindahan serta kebaikan ditampakkan. Kerana di samping yang demikian itu merupakan kebajikan terhadap orang-orang fakir dan miskin. Jadi ya masa Maulid itu dia bagi sedekah orang miskin lah. Juga merupakan ungkapan rasa cinta kepada Nabi SAW. Dan dia ungkapan akan keagungan Allah dalam hati-hati orang yang melakukannya. Dan juga ungkapan rasa syukur kepada Zat yang telah menjadikan Rasulnya sebagai rahmat bagi semesta alam. Semoga Allah menyampaikan selawat kepadanya dan kepada seluruh Rasulnya. Itulah dia kata Abu Syamah ni. Bukan kritik lah, macam puji Maulid pula lah. Okey, tapi Syekh ni ayat dah. Namun yang wajib diperhatikan, peringatan yang agung ini hendaknya terbebas dari berbagai macam bentuk kemungkaran dan maksiat. Itu sekarang seperti campur baunya antara lelaki dan perempuan. Benda ni berlaku di negara Arab. Maulid Rasulnya campur gaul tina jatuh. Dan juga berbagai macam kebiasaan yang banyak dilakukan orang pada peringatan tersebut. Berupa bid'ah-bid'ah yang tidak disetujui oleh Allah SWT dan juga tidak disetujui oleh Rasulnya SAW. Itulah. Itu dia kata. Yang terbaik dilakukan dalam peringatan ini adalah mempelajari kehidupan Nabi SAW serta memahami dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi dalam kehidupan Nabi. Bukan tak beragak, nombor satu dia. Hak pentingnya kita mempelajari sirah Nabi atau pengajaran daripada kehidupan Nabi. Ceramah dia. Ngaji, kita ngaji dah. Kemudian berjalan dengan berpijak di atas agama yang agung yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Tuhan Yang Mulia. Maksudnya sungguhnya telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab yang menerangkan. Dan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keradaannya ke jalan keselamatan. Dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 15 hingga 16. Jadi gitulah yang kata. Gini lah kita sebenarnya pertama kita ni ingat tarikh Nabi ni memang tidak diketahui secara jelas. Ulama khilaf. Ada kata boleh lain Ramadan macam-macam dan paling ramai ni kata Rabiul Awal lah. So, Rabiul Awal ni dia pasti hadis Nabi kata hari Isnin. Nabi tak sebut pun Rabiul Awal. Ulama sirah kajinya. Lepas tu dalam bulan Rabiul Awal tu bila? Pula dah. Ada kata 12 Rabiul Awal, ada kata 9, 10, 8, 1 macam-macam dah riwayat dia. Dan 12 ni antara yang terlemuh. 12 Rabiul Awal ni. Tapi kerana dia disebut oleh Ibn Ishaq, jadi ramai pakar lah. Sebenarnya dia antara riwayat paling lemah.
Dalam kitab-kitab besar termasuklah kitab Bidayah wan Nihayah, Ibn Katsir tu sebut pendapat tu lemah lah. Dan lebih terkenalnya pada 9 Rabiul Awal atau 10 Rabiul Awal. Itu lebih kuat. Ulama-ulama Turki dulu, ulama nama gapo dia, pakar falak ni, dia kaji hari Isnin pada tahun gajah tu 957 Masih ke apa tak. Jadi pada tahun gajah tu tidak mungkin berlaku 570 Masih lah. Tidak mungkin berlaku kelahiran Nabi pada hari 12 Rabiul Awal dah. Dia kira dah. Dia falak ni boleh kira dah. Dia cek hari Isnin belah mana pun ikut kira-kira dia tak mungkin berlaku pada 12 Rabiul Awal. Jadi dia pada paling tepat kata 9 Rabiul Awal atau 10 Rabiul Awal gitulah. Tu apalah nak ceritanya. Banyak khilaf dah. Jadi tarikh lahir pun tidak jelas dah. Macam mana nak kata tu hari yang molek dah. Khusus kebaikan, khusus yang kita mesti buat pada hari tu. Molek sedekah pada hari tu pun tak boleh kata dah. Kita sedekah hari lain tu apa 7 hari tu saja. Cuma lah ni tempat kita ni bagi saya lah baca ramai pun ustaz-ustaz kita pun. Dia tidak tuju pada hari, dia ceramah tu umum. Kadang-kadang lepas Rabiul Awal pun ceramah. Sambut tema Rasul lagi tak? Wak makan juga, wak makan supaya orang marilah. Kata tak beri makan, tak mari pok ni lah. Gitulah. Jadi dia buat makan ke apa. Okey, yang penting bukannya yang pentingnya bukanlah makan ataupun selawat berdiri ke apa dah. Yang penting ialah pengajaran tu dah. Jadi dia buat tidak mesti tepat 12 Rabiul Awal sebelum, kadang-kadang lepas bulan Rabiul Awal pun dia ceramah juga ni ustaz-ustaz kita. Kerana yang pentingnya kita nak ambil peluang untuk beri dakwah, untuk beri penerangan pada masyarakat tentang sirah Nabi dan supaya mereka ni ambil pengajaran, supaya berkembang semula perasaan cinta kepada Rasulullah SAW. Dan yang penting mereka ni kembali pada sunnah Rasulullah SAW. Jadi ada ustaz kata gitu dah. Tapi gitulah, kena faham lah kita ni ada unsur-unsur. Kadang ada unsur berdui pada. Yo dulu gak kalau selawat mesti berdiri. Lepas letak kursi dia. Jadi benda tu tak perlulah dah. Berdiri pun tak perlu dah. Nah. Dulu saya pernah pergi tempat satu masjid tu Dr. Basir ngacam. Jadi dia minta dengan kapur tu nak, kalau boleh nak selawat duduk dah. Tapi nampak macam protes sikit. Tak apalah berdiri dah. Tapi kata tidak mesti berdiri lah. Jadi nak ayat dulu dah. Nak ayat ke masyarakat ni mudahnya tak ayat sikit-sikit bawahnya selawat ni. Sebenarnya tu bukan selawat pun dah. Hak kita baca kita kata selawat tu adalah syair. Selawat ni hak Nabi ajar tu. Nah, hak ni kata syair. Dia ada sikit-sikit Allahumma salli alaihi wa sallam selawat lah. Hak lain tu puji-pujian lah. Nah. Puji-pujian tu ada unsur-unsur yang diperbahaskan. Ada ulama kata siapa tak syirik, ada kata tidak dah. Jadi syair gitulah. Ada kata hak over, ada kata hak okey dah. Jadi khilaf lah, jadi khilaf dah. Jadi oleh sebab itulah sebenarnya kalau kita nak buat majlis maulid pun tidak semestinya selawat berdiri atau baca syair itulah hak kata syair selawat tu. Orang kapur kita panggil selawat tu dah. Kita khabar selawat semua setiap kali sembahyang dah. Dia sebut tu je selawat, tak betul dah. Tu bukan selawat, tu syair dah. Syair-syair tu gitulah kita kena faham. Tapi nak betul masyarakat kita payahlah juga dah. Kena lemah lembut dah dah. Macam menarik rambut dalam tepung dah. Supaya tidak pecah, tidak berah, ada kata dah. Berhati-hati dah. Sekarang itulah sahaja perbincangan kita. Kita tangguh dengan suratul Asr dan tasbih farah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.